Kita ini ingin membuat sedikit pendekatan lah ya pagi ini mengenai dengan wawancara kita Daulat Sepanjang Zaman. Jadi alhamdulillah gembira rasanya apabila kita ini berkesempatan untuk bersama dengan narasumber kita. Di sisi kiri saya terus sajalah Ratul ya. Kita diperkenalkan narasumber kita ini. Beliau ini merupakan pencipta lagu dan penulis lirik. Yang saya maksudkan ialah Nur Hidayat bin Haji Ahim atau lebih mesra dipanggil sebagai Dayat Ahim ya. Betul. Assalamualaikum Tuan Dayat. Waalaikumsalam. Apa kabar, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gembira rasanya dapat bersama dengan Tuan Dayat kali ini ya. Sedikit masa nanti kita akan bersama dengan beliau. Dan bersama kita juga pagi ini seorang penyanyi, iaitu yang mulia Tuan Muhammad Riyad Daniel Hakimi bin Muhammad Shah Johan ya, atau lebih mesra dipanggil sebagai Daniel ni. Betul ya. Daniel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Daniel, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kita sihat Tuan. Kami berdua sihat. Kami sihat. Saja pagi ini berbesar hati sebetulnya dengan kehadiran dua orang tetamu kita ini untuk sedikit sebanyak menceritakan dan juga berkongsi mengenai dengan Daulat Sepanjang Zaman. Alhamdulillah kita juga sempat mendengarkan dan juga menyaksikan ya. Oh betul. Beberapa hari lepas sempat bertugaslah di stesen radio. Lagu mereka sudah pun mula disimpan dan juga dikumandangkan di corong-corong radio. Kesempatanlah untuk menikmati lagu ciptaan mereka ini tadi ya. Jadi inilah wawancara yang kita bawakan pada hari ini, yang akan kita bawakan. Kita ni minta penjelasan dan juga apakah antara cabaran mereka dan bagaimana proses pembikinan lagu ini dan bagaimana perasaan mereka setelah memenangi. Jadi Daulat Sepanjang Zaman. Jadi mulakan terkena. Betul, kita ni mulakan bersama dengan tetamu kita ni. Mungkin Dayat boleh mengkongsikan apa sebenarnya ini Dayat inspirasi untuk menciptakan lagu Daulat Sepanjang Zaman ini. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya inspirasinya tercetus dari rasa hormat dan rasa kasih sayang kepada negara, kepada sultan kita ni lah macam itu. Dan saya sebagai seorang penghibur yang pernah buat persembahan di depan Majlis Kebawduli, so memang tercetus idea untuk menggunakan muzik ini sebagai medium mencurahkan rasa kasih sayang dan penghargaan kepada sultan kita ni lah macam itu. Jadi macam mana awal mula untuk mengikuti pertandingan mencipta lagu ni? Sebenarnya masa tu bila tu macam mana? Sebenarnya bermula dari tahun lepas. Tahun lepas sebenarnya adalah sahutan cabaran daripada rakan penerbit lah cuma. Begitunya mengapa dia mencuba membuat lagu. Saya sebenarnya dari pengalaman buat lagu. Tapi beranikan diri dan cuba minta tolong daripada kawan-kawan yang pernah membuat lagu apa kan. Alhamdulillah diberi guidance macam itu dan cubalah submit dari tahun lepas dan tahun ini juga lah. Dari tahun lepas tempat kedua, tahun ini ada rasa macam nyanyatnya orang kita ni. Kan mau lagi. So alhamdulillah lah. Ini adalah merupakan penyertaan kedua. Dan alhamdulillah menjuarainya. Alhamdulillah. Syabas dan tahniah kita ucapkan. Jadi Daulat Sepanjang Zaman yang judul lagu berkenaan. Kalau boleh bercerita bagaimana proses pembuatan lagu ini, berapa lama dan apakah antara rintangannya? Setiap orang tadi usahakan ni mesti ada rintangan atau cabarannya. Mungkin boleh bercerita mengenai itu. Kalau saya sebagai penulis lirik dan juga pencipta lagu ini mencari idea untuk membuat lirik diraja ini bukan senang sebenarnya. Sebab mesti menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai. Kalau especially kalau kena penyebutan namanya, indah boleh pendek, indah boleh lari seolah macam itu. Dan message yang disampaikan mesti bertepatan macam itu. Itulah. Dan kedua mencari melodi kelainan macam itu. Sebabnya saya balik-balik saya mendengar lagu Keputeraan ini dan saya cuba cari yang lain daripada yang lain. Saya beritahu kepada komposer, saya mahukan sesuatu yang lain macam itu. Bukan tradisional, bukan ballad macam itu. Something yang boleh buat orang menari macam itu. Tapi kalau sebagai penyanyi mungkin Daniel boleh kongsikan sedikitlah apa punya cabarannya. Macam itulah. Mungkin kalau untuk Daniel sendirilah, cabaran untuk Daniel mungkin dari segi nyanyian dan latihanlah diperlukan. Disebabkan sebelum recording tu Daniel ada berlatih vokal dengan Abang Dayat sendiri. Abang Dayat adalah guru vokal Daniel. So before tu ada latihan dengan
shooting juga kan, so time management itulah mungkin ada kesusahan sedikit, tapi alhamdulillah Daniel manage to buat lah untuk record. Jadi untuk proses lagu ni berapa lama? Berapa lama? Okey. Menghasilkan lirik ini mengambil masa dalam 2 ke 3 minggu sebenarnya untuk mencari message yang sesuai. Selepas itu berjumpa dengan komposer, beritahu idea melodi. So itu dari minggu ke berbulan lah macam itu. So mungkin dalam masa 2-3 bulan macam itu. 2 ke 3 bulan. Jadi untuk memilih Daniel sebagai penyanyi untuk lagu ni macam mana? Adakah semasa membuat lirik lagu tu, okey, suara siapa yang sesuai? Kadang-kadang ada bayangan. Kalau macam penulis skrip drama, orang setiap watak tu ada penilaian, mesti membayangkan salah seorang yang sesuai untuk ini. Tapi kalau Tuan Dayak sendiri untuk memilih Daniel tu macam mana? Memandangkan Daniel yang membawakan lagu ciptaan saya yang tahun lepas. Jadi saya nak nampak dari kualiti vokalnya macam itu. Saya rasa macam lagu ini sesuai dan saya berikan cabaran untuknya. Sebenarnya Daniel ini seorang penyanyi ballad. Dia suka irama ballad macam itu. Jadi saya berikan cabaran kepadanya, bawakan lagu ini tapi bukan ballad. Cuba sesuaikan dengan vokal. Tapi alhamdulillah Daniel mampu membawakan lagu ini dengan tunjuk ajar dengan kualiti vokalnya sendirilah macam itu. Dayak dengan Daniel memang rapat lah. Memang rapat lah. Jadi sinergi itu memang sudah ada dari dulu lagi lah ya. Okey, baik, alhamdulillah ya. Jadi itulah kenapa Dayak dan juga Daniel bersatu dalam lagu Daulat Sepanjang Zaman ini tadi ya. Jadi untuk Daniel ya, kita ni tanyakanlah apa dengan lagu Daulat Sepanjang Zaman ini. Kalau menurut Daniel sendiri, apa cabaran-cabaran tertentu khas untuk Daniel yang perlu Daniel tempuhi dengan menyanyikan lagu ini? Untuk lagu ini lah. Okey, kalau untuk Daniel sendiri, untuk cabaran bagi Daniel, iaitu bukan saja cabaran, tapi ianya satunya orang pengalaman untuk diri Daniel sendiri, dan juga adanya tunjuk aja daripada Abang Dayak sendiri dan juga our composer Abang Izwan. So diorang tunjuk bagi aja Daniel macam mana untuk menyanyikan, cara sebutan, pronunciation. Pasal ini lagu untuk yang untuk HM kan. So yang mesti orang mesti ketepatan suara, ketepatan emosi dalam lagu itu sampai kepada orang-orang yang mendengar lah. So bukan itu saya cabarannya, mungkin dari segi time management Daniel sendirilah, dari segi kerja, dari segi family, komitmen Daniel sendirilah juga. Dan juga bukan itu saja, mungkin Daniel pun mesti ada pengalaman, orang bukan pengalaman kira macam mengambil pengalaman sedikit daripada Abang Dayak macam mana untuk mempersembahkan di halayak ramai. Di halayak ramai lagu ini tadi ya. Macam mana Daniel menghayati lagu ini? Menghayati lagu ini kirakan macam mana, kira macam Tani mencintakan raja tu kan. Ya, Tani mendaulatkan raja tu. So bagi Daniel sendiri lagu ini kita ni orang mengagungkan raja kita ni. So bagi Daniel Tani mesti orang menciptakan dulu raja, so di sana Daniel dapat memahami ini macam mana liriknya, ini macam mana penyampaiannya. So di sanalah. Kalau bila diberi peranan dan juga peluang duet bersama Tuan Dayak sendiri, kita ni tahu Dayak Rahim memang nama yang tidak asing lagi, khususnya di negara Darussalam dengan vokal yang sangat mantap. Jadi bagaimana perasaan Daniel sendiri? Alhamdulillah, perasaan Daniel sangat, orang mula-mula sangat teruja, sangat nervous memanglah. Nervous memanglah. Pasal sifu lagi ya? Sifu. Tapi alhamdulillah, bilanya sudah ada terasa macam teruja tu, inginkan belajar lagi. Walaupun Daniel ada pernah mengikuti sebelum ini lagu Hari Keputeraan juga, dan Abang Dayak sendiri juga yang menjadi komposernya. Tapi yang kedua kalinya Daniel berduet dengan penyanyi Brunei, Abang Dayak ni. So macam bagi Daniel ianya satunya orang satu pencapaian yang terbaik untuk Daniel lah. Alhamdulillah. So terima kasih banyak kepada Abang Dayak dan komposer lah. Masya-Allah ya. Jadi Tuan Dayak ya, Daulat Sepanjang Zaman ini adalah satu-satunya lagu yang dipertandingkan. Yes. Ya. Satu-satunya lagu tahunan inilah yang dipertandingkan. Dan alhamdulillah ya, percaya membawa tuah lah kepada Tuan Dayak dan juga Tuan Daniel tadi ya. Baik, berbalik semula kepada lagu Daulat Sepanjang Zamanan ya.
Jadi di mana dapat ia punya kata orang melodi itu? Melodi itu sebenarnya boleh katakan dari pengalaman lah macam itu. Kan Tani sudah biasa mendengar lagu tradisional dimainkan untuk lagu-lagu keputeraan, irama tradisional, irama ballad macam itu. Jadi di sana tercetus idea mau mencari sesuatu yang lain. What if kalau kita ni cuba lari daripada tradisional, cuba lari daripada ballad. Sebabnya kalau di ballad dan tradisional memang makanan kita ni di Brunei. Macam itulah dari segi muzik. Jadi saya beritahu kepada komposer, saya mahukan sesuatu lain yang buat orang menari juga, tapi disukai ramai. Jadi terfikirlah mungkin ada irama, ada vibe Latin macam itu, ada vibe macam Arabik. So ala-ala tango lah sedikit. Ala-ala tango lah sedikit. Dari sanalah. Sekali dapat jadi mana tu masa tu? Itu tu gabungan dengan the radio and so on. Okay, mungkin macam mana bisa macam itu. Cuba membuat dia punya daripada awal sampai habis. Jadi ada latihan untuk lagu ni? Ada, memang ada. Sering berlatih? Sering berlatih. Terus sampai kali kalau masa pertandingan itulah. Sebabnya lama sudah anda menyanyi, lama sudah anda berlawan menyanyi, tiba-tiba disuruh melawan atau memang lain rasanya lah. Suara pun bertukar. Ada bertukar. Dia macam indah panas belum panas kan. Macam itulah. Jadi selalulah membuat latihan sebelum pertandingan itu. Makanan perlu dijaga juga. Macam itulah. Okay. Kalau dilihat seperti yang Tuan Dayak beritahu, ni cuma satu lagu ni. Pernah anda macam mengikuti mencipta lagu ni banyak di antara lagu itu indah? Memang satu saja atau setakat ini memang mengantar satu lagu saja. Tahun lepas pun satu lagu, tahun ini satu lagu. Tapi dengan adanya pencapaian ini bagi semangat sedikitlah untuk cuba menghantar lebih daripada satu lagu. InsyaAllah kalau berikan peluang lagi nanti, InsyaAllah akan cuba menghantar lebih daripada satu lagu lah macam itu. Okey, kalau boleh cerita mengenai dengan tadi sedikit kan, tapi mungkin boleh dihuraikan message lagu ini. Okey. Sebenarnya message yang disampaikan adalah rasa perpaduan kita ni sebagai rakyat dan juga menyamakan semangat kita ni dan penghormatan kita ni kepada raja macam itu. Diharapkan dari lirik yang diselit-selitkan dalam sana, orang kita ni dapat merasakan kita rasa penghargaan kita ni kepada raja ni, tapi disalurkan dari medium music macam itu. Saya tanya tahu kan, kalau namanya lirik lagu ni, bila ia satu message yang sangat orang kata ni menjiwai, bukan saja sebagai penyanyi yang boleh memahami, tapi penonton dan juga pendengar boleh merasakan apa sebenarnya message yang disampaikan. Kalau untuk Daniel sendiri, apa makna daulat sepanjang zaman, lagu makna daulat sepanjang zaman ini untuk Daniel? Bagi Daniel sendiri, makna daulat sepanjang zaman ini kira-kira Tani mendaulatkan raja tentu sampai ke akhir hayat Tani. Sebagai rakyat, Tani menciptakan raja kita ni. Apa saja yang raja kita ni buat selama ni, Tani mencintakannya sampai tak akhir hayat Tani. Alhamdulillah, kita ni selaku rakyat dan juga penduduk di negara kita ni Brunei Darussalam ini tentunya amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas kepimpinan baginda yang adil lagi bijaksana. Kita ni hidup dengan penuh aman, tentram, damai, sejahtera di bumi Brunei Darussalam ini. Doa kita ni kepada raja yang kita ni kasihi, mudah-mudahan baginda akan dikurniakan kesihatan dan juga keafiatan, senantiasa dalam perlindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi besok merupakan tarikh yang istimewa, 15 hari bulan Julai 2026 Masihi, merupakan hari keputeraan baginda yang ke-80 tahun ya. Jadi di mana boleh mendengarkan lagu daulat sepanjang zaman ini? Ada yang mendengarkan sudah, mungkin ada yang tidak sempat mendengarkan. Di corong-corong ada macam biasalah. TV sudah ada. Berinjasa. Yes, dalam arah TV pun ada juga. InsyaAllah akan muat naik dalam YouTube lah juga nanti insyaAllah. InsyaAllah di YouTube. Kan tadi kita Tanda mengungsikan ada sedikit kelainan arrangement musiknya. Jadi bila daulat sepanjang zaman ini, di mana part yang paling susah? Penyanyi sih yang tahu ni. Kadang-kadang orang ada chorusnya. Kalau tadi bercerita, tanya dulu Daniel lah. Kalau Daniel sendiri, di mana part yang paling susah? Nada yang tinggi kah ataupun kan kalau ketawa tu mesti ada tu. Sebenarnya kalau bagi Daniel sendiri, part paling susah dalam lagu ni bukan saya dari segi nada yang tinggi, nada yang rendah juga, sebabkan ada
mungkin kadang-kadang penyanyi ni diorang more fokus on high pitch. Tapi Betul. kadang-kadang tani untuk menetap apa ni orang not rendah tu pun tadi mesti fokus je. Takut dia sampai. Dia sampai dan takut dia kedengaran. Macam tu. Bukan itu saja, mungkin dari segi sebutan daulat ke bawah duli Tuan Patik. Tu je mesti sebutan yang jelas lurus. Mulut hati dibukalah masa menyanyi macam itulah. Pronunciation maksudnya. Macam mana dengan tempo lagu tu? So kira bagi Daniel tempo lagu tu a bit laju sedikit. But sebelum ni kan ada penukaran kan penambahan lirik. So ya lagi sedikit lajulah. So menyesuaikan suku kata itu memang satu cabaran lah. Dari daulat ke bawah duli mesti tukar daulat ke bawah duli Tuan Patik. Mesti ditambah. Artinya dia boleh mesti lengkap. Mesti Ayat satu mesti lengkap. Sama sebutan daulat ataupun je mesti jelas. Kalau Tuan Dayat sendiri, part yang paling susah. Kita tahu memang senang saja walaupun seorang penyanyi yang sangat profesional, tapi kadang-kadang ada sesuatu kesukaran, ada cabarannya. Itulah kalau bagi saya itu penyesuaian suku kata. Suku kata. Sebabnya kalau dari segi melodi ngam sudah macam mana tapi tiba-tiba dinasihatkan untuk diubah macam itu untuk kesesuaian. Jadi berbalik kepada komposer macam mana menyesuaikan perkataan ini, lirik ini untuk this melody macam itu, arrangementnya, beatnya macam mana and so on. Dan ada di penghujung itu kami rasa masih dinaikkan lagi vokal itu macam mana. Jadi kalau kita dengar di penghujung itu kami all out. Ada harmonize macam itu. Kalau sebab yang original ini macam itu. Macam itu. Tapi atas nasihat itu macam kami mau ia lebih power macam itu kan. Jadi di ujung sekali daulat tuanku itu membayangkan kami di padang. Daulat tuanku macam itu. Setuju dengan orang ia punya musiknya tu. Kalau dia lari betul. Menarik ya. Rupanya lagu tu ada cabarannya tersendiri. Yang penyanyi-penyanyinya sahaja mengetahui. Kalau tadi memang tahu menikmati sahaja ni Aku lagi dengar sajalah. Kalau kau menyanyi dia dapat. Beatnya cuma ni, tapi suku kata ni perlu dilengkapkan dalam beat ni yang kadang-kadang memerlukan 5 beat daripada 4 macam tu. Kan menyempatinya tu orang. Yang menyampat tadi payahnya, yang menyampat tadi payah. Itu menyampat tadi payah lah sebenarnya. Pasal kalau dipisah ayat itu memang mungkin lari malanya atau kurang sesuai. Tetapi atas nasihat tersebut baik tambah akhirnya itulah hasil jadi juara. Masya Allah. Baik, kita ingin mengetahui sedikitlah perkongsian daripada narasumber kita ni. Apa pengalaman istimewa bersempena dengan sambutan Hari Raya Keputeraan hari perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda bulan 7. Apa signifikannya untuk Dayat sendiri? Ya bagi saya macam setiap kali Hari Keputeraan ini ia melambangkan hari kemegahan. Perasaan cinta kita ni ada diraja macam itu. Masa tani untuk orang bersukaria sebenarnya dan mencurahkan kasih sayang kita ni kepada raja lah macam itu sebenarnya. That's why macam setiap kali bulan 7 ni saya memang selalu look forward lah sebabnya ada persembahan diraja bersama rakyat, penterama dan so on. Itu kemeriahannya tani nampak dari sana macam mana rakyat bersukaria untuk menyalurkan kasih sayang kepada raja. Jadi maksudnya dah sabar-sabar lagi menunggu 15 Julai ni ya? Nak sabar. Besok lah tu. Dah bertidur ni sekarang. Kalau Daniel sendiri, apa makna sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda bulan Julai ini? Okey, kalau bagi Daniel sendiri, maknanya adalah tani melihatkan kepada raja yang tadi itu cintakan raja, tadi mendaulatkan raja kita ni. Sama je macam Bang Dayat sendiri je. Yang dilantikan dengan adanya selalunya ada ramah mesra tahun lepas Daniel mengikuti ramah mesra untuk daerah Temburong. So macam Daniel kirakan kalau ada lagi rezeki insya-Allah akan diikutkan lagi nanti insya-Allah. So bukan itu saja dari segi Daniel sendiri, mungkin generasi Daniel Gen Z ni. So macam kami sendiri yang mungkin akan membuat video upload Instagram, so macam buat poster Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Itu yang ditunggu-tunggu tu sebenarnya. Okey, Ketani ada masa sebenarnya. Okey, rugi juga. Yang mendengar, Pasal tu saya simpan di akhirat tu. Tanpa muzik
Music. Tanpa music. Kata ni kalau mendengar kehebatan vokal, dua Pak, saya warm up dulu ni. Belum dulu. Okey. Jadi macam mana ni? Kata ni. Mungkin boleh kita dengarkan sedikit bagi yang mereka belum bagi kesempatan untuk mendengarkan lagu ini. Boleh. Bagian favourite lah. Opening situ. Payung Negara. Boleh lah. Silakan. Daulat, 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 daulat tuanku, payung negara. Brunei Darussalam, Berkibar panji di Raja Megah, di langit biru tanah bertua. Brunei Darussalam berdaulat di bawah naungan raja yang megah. Masya Allah. Alah, teruskanlah. Cukup masa ni, cukup masa. Cukup. Teruskan. Tadi teruskan. Teruskan lagi. Teruskan. Katanya part arah chorus. Chorus, okey. Daulat, daulat bawah duli Tuan Patih Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Lanjut usia sihat sentiasa teguh memayungi negara. Ya Allah pelihara baginda, kurnia kekuatan dan hikmah agar Brunei kekal berdaulat makmur aman selamanya. Masya Allah. Penyanyi lagu Banara. Syabas dan juga tahniah kita ucapkan ya buat Tuan Dayat dan juga Tuan Daniel ya, yang mana alhamdulillah lagu Daulat Sepanjang Zaman membawa tuah kepada mereka berdua ya untuk sambutan perayaan ulang tahun Hari Kesusahaan. Jadi untuk akhirnya mungkin ada kata-kata semangat untuk penonton kerana Tuan Dayat lah dulu. Okey, bagi saya lah kepada yang ingin mencuba sebenarnya berkecimpung dalam bidang penulisan lagu itu, kalau boleh jangan berhentilah, teruskan. Beranikan diri untuk menceburkan diri dalam bidang tersebut. Ini tahu rezeki kita di mana-mana lah. Dan kepada anak-anak baru, teruskan berkeyakinan, teruskan dengan disiplin dan insya-Allah teruskan menyalurkan jasa dan bakti sebagai anak rakyat kita ni dalam apa-apa saja bidang diceburilah macam itu demi negara dan diraja macam itu. Kalau Daniel sendiri? Okey, sebelum itu Daniel ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Rampai Pagi, iaitu Radio Television Brunei sudi menjemput Daniel dan Abang Dayat Ahim untuk wawancara pada pagi ini. So mungkin nasihat daripada Daniel sendiri mungkin banyak, pasal Daniel pun masih belajar dan pengalaman itu indah sebanyak mana pun. Tapi bagi Daniel, kepada bis kita yang berminat untuk menyanyi ataupun mana-mana saja bakat yang bis kita ada, kita boleh asahkan lagi bakat yang kita ada, hantar lagu apa saja, buat lagu, buat karya. Sebab karya yang ada di dalam diri kita itu adalah satu anugerah daripada Allah SWT. Ya, alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita, dan insyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan kita ni akan bersama lagi nanti di lain waktu dengan perkongsian yang lain pula. Ribuan terima kasih daripada penerbit dan juga kami berdua di atas perkongsian hari ini.